Geng, hari ni Rafizi Ramli ada timbalan menteri ni buat pula laporan polis terhadap Rafizi Ramli. Baru-baru ni Latif, timbalan menteri pun bila macam Rafizi dah bongkarkan isu LCS pasal korek telinga ketembak tu, timbalan menteri tu pun report juga terhadap Rafizi Ramli. Seperti mana sebelum-sebelum ni apabila Rafizi Ramli bongkarkan tentang Najib Razak dahulu daripada daripada tahun bila lagi Rafizi Ramli bongkarkan kata 1MDB ada masalah, 1MDB ada kecurian rompakan. Bila macam dah buat macam Rafizi dia dah bongkarkan, Najib Razak pun pi buat laporan polis terhadap macam Rafizi Ramli. Lepas tu Rafizi Ramli bongkarkan lagi lembu dalam kondo NFC. Bila yang Rafizi Ramli bongkarkan, buat laporan polis. Dan lepas tu saman pula Rafizi Ramli. Bila dah naik mahkamah, lepas tu kalah. Kan? Bila dah naik mahkamah, Rafizi pun bentangkan apa bukti-buktinya, lepas tu kalah. Kan? Lepas tu kenalah bayar pula kepada Rafizi Ramli. Sama macam isu LCS, bila Rafizi Ramli bongkarkan, timbalan menteri tu pun buat laporan polis. Latif pergi buat laporan polis mengatakan Rafizi Ramli fitnah, menipu. Lepas tu baru-baru ni pasal macam meriam pula pun Rafizi Ramli kena lagi bongkar. Sebab itulah geng-geng UMNO, puak-puak UMNO, mereka nak sangat pilihan raya dalam masa secepatnya. Sebab tu kita tengok Zahid Hamidi, dia dah tak boleh duduk Zahid Hamidi dia dah kan? Sebab bila Zahid Hamidi dia dah perlu membela diri di mahkamah soal dana Yayasan Al-Kalbudi, bila dah kena bela diri, bila mahkamah perintahkan membela diri, Zahid Hamidi kaki dia dah masuk dalam penjara sebelah. Kan? Sebelah lagi masih bebas. Dia perlu membawa bukti, dia perlu membentangkan. So, itu sebelum Zahid Hamidi perlu membentangkan, membela diri kepada mahkamah. Kalau macam dok nak selamatkan diri, Zahid Hamidi perlu selamatkan diri sebelum membela diri. Zahid Hamidi perlu membela, buatlah pilihan raya ke buat apa ke sebelum membentangkan pembelaan terhadap diri dia di depan hakim. So macam mana lagi cara Zahid Hamidi nak selamatkan diri dia? Kalaulah untuk pilihan raya akan UMNO menang, okey, kita bagi UMNO dulu. Okey, kita kumpul, Pakatan Harapan perlu kumpul balik kekuatan, kumpul lagi sehingga PRU 16 kita bungkus kau-kaunya, kita korek balik data-data segala maknanya, kita boleh dapat tahu segala. Sebab selagi Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli mereka tak dapat duduk di dalam kerajaan sepenuhnya, terutama duduk dalam kabinet, selagi tu kita tak dapat bongkarkan apa-apa. Kita tak dapat buat seperti mana kalau macam zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, kita boleh tengok tak mana sangat dia hanya membalas dendam dan dia hanya buatlah laporan apa-apa. Dan kita boleh tengok berapa banyak yang selamat. Bukan selamat, disebabkan waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin dia perlukan sokongan daripada puak-puak UMNO ni. So dia buatlah baik. So dia hapuskan 140 kes. 140 kes mahkamah. Muhyiddin Yassin zaman Perikatan Nasional hapuskan kes. Kan? Geng-geng PAS sekarang depa duk depa duduk kata Pakatan Harapan hapuskan 15 kes. Itu 15 kes hanya satu saja, kes rasuah Lim Guan Eng. Yang lain tak ada kena-mengena dengan duit rakyat. Tapi yang kes zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, 140 kes dihapuskan tau. Bukan 2-3, bukan 14 kes. 140 kes. Dan paling banyak sekali bekas Menteri Besar Sabah. Paling banyak dia saja ada puluhan kes.
So, jadi yang puak-puak kluster mahkamah ni, of course, mereka akan duduk di belakang Zahid Hamidi. Sebab itu kononnya bos mereka, kepala mereka. Tapi yang aku respectnya, Ismail Sabri, kini mata, okey. Bila pergi jumpa Agong, dia tak berbincang pun soal tu. Dan kita boleh tengok, Agong pun katanya dia, dia ada hal peribadi ke luar negara. So, macam pembubaran parlimen ni ditangguh lagi. So, kita harap daripada Pakatan Harapan paling best sekali sebab bila Rafizi Ramli dah main masuk di dalam politik kembali bersama Parti PKR dan Pakatan Harapan, kerancakan orang cakap apa macam mana? Pakatan Harapan ni dia dah jadi satu perhatian satu Malaysia. Dan waktu first Pakatan Harapan jatuh, pelbagai lah Tun Mahathir hentam, Azmin hentam, Perikatan Nasional hentam Pakatan Harapan kau-kau punya. Dan setelah Rafizi Ramli masuk, Rafizi Ramli bentangkan, ceritakan apa yang berlaku di dalam Pakatan Harapan. Waktu itulah seorang per seorang, faham. Dan sekarang ni, sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan makin hari makin meningkat. Dan segala undian-undian di channel YouTube, Facebook, TikTok, aku pun pelik. Aku check lah beberapa channel-channel daripada macam Pakatan Harapan ataupun channel yang baru buat. Lepas tu dia buat vote, dia buat undian. Aku boleh tengok Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan makin naik. Dan rakyat dah terbuka luas dah. Apa yang dah berlaku dalam Malaysia di bawah pemerintahan Tun Mahathir waktu zaman Pakatan Harapan. Dan sekarang rakyat dah dapat bezakan. Dan kalau siapa tengok Iswardi Moni semalam lepas maghrib, dia ada post video pasal Pakatan Harapan kencing atas jajaan PAS dan UMNO. Boleh pergi tengok Iswardi Moni punya post, dia tanya, bilakah Pakatan Harapan kencing? Pakatan Harapan atas janji-janji untuk 60 bulan, 5 tahun. Bukan untuk 22 bulan. So, bila UMNO ni, kita kena faham. Bila puak UMNO ni, mereka ada kuasa puluhan tahun. Mereka berkuasa puluhan tahun. Dan apabila mereka tak ada kuasa 6 bulan pertama, 1 tahun yang pertama, so, of course, hidup mereka tak cukup. Komitmen mereka tak cukup. Maklum, tak dapat duit dah. Duit pun kena beku. Duit akaun UMNO kena beku. Duit Najib kena beku. Kena rampas geng-geng. Kluster-kluster mahkamah kena serbu. Duit siapa. Semua kena beku. So, pecacai-pecacai UMNO ni, puak-puak cai-cai UMNO ni, tak ada duit, tak ada tak tahulah, hidup ni memang susahnya, memang deritanya. Sebab apa? Duit tak masuk. Cuba bayangkan, sebelum Najib jatuh, sebelum BN jatuh, ni semua mewah-mewah, hebat-hebat, gila punya hebat. Kereta 5 biji, rumah 2 biji, rumah KL, rumah dekat mana parlimen dia duduk lah, apa semua. So, bila UMNO dah tak memerintah, tak ada job, tak ada projek dah dibuat open tender, projek dah susah nak dapat. So, siapa yang derita? Rakyat yang derita kan? Ataupun puak-puak UMNO yang derita? So, kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri, geng. So, of course, mereka akan buat lah, mereka akan hasut lah, mereka akan buat lah kod mana pun. Itu yang berlakunya macam pengkhianatan. Itu yang berlakunya Muhyiddin Yassin keluar dan Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, membentuk satu kerajaan. Dan bila macam Zahid Hamidi setuju, Najib pun setuju, bila buat kerajaan, kes Muhyiddin kes Zahid Hamidi dan juga kes Najib, kes lagi geng-geng kluster mahkamah akan dihapuskan. Rupa-rupanya tak dihapuskan dan tak disentuh pun. Tahu-tahu Najib dijatuhi hukuman. Lepas tu Zahid disiasat. Lepas tu di antara sebab permohonan Zahid dan juga Najib untuk menghapuskan kes, Zahid Hamidi macam Muhyiddin Yassin tak setuju dan untuk menghapuskan kes tu. Jadi kes tu berkekalan sampai sekarang dan Najib pun dah masuk penjara. Itu cuba bayangkan, Perdana Menteri boleh masuk penjara, apatah lagi timbalan Perdana Menteri, lagi senang masuk. Bekas Perdana Menteri tau boleh masuk penjara, kan?
Of course lah bekas menteri-menteri ni lagi senang masuk. So bila macam Zahid ni dah tak boleh nak selamatkan diri, kan, bila Zahid pun dia dah tak tahu, melainkan jalan dia adalah dengan bubar parlimen, dengan bertanding. Sebab bila apabila Zahid sudah dijatuhi hukuman yang pertama di Mahkamah Tinggi, apabila Zahid Hamidi dah dijatuhi hukuman, Zahid Hamidi dah tak boleh bertanding sebagai ahli parlimen tau. Sebab tu itu yang sedang kluster mahkamah berusaha. Itu yang Zahid Hamidi sedang usaha supaya untuk pilihan raya yang akan datang dia boleh bertanding lagi. Kalau mahkamah dah jatuhkan hukuman kepada Zahid Hamidi, dia dah tak boleh bertanding. Itu je kita kena faham. Jadi of course kalau kena kat aku pun, aku berkuasa, mungkin aku akan minta bubar parlimen. Itu kalau aku. Kalau hampa hak duk tengok, aku pun tak tahu. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokonglah Pakatan Harapan. Ini Pakatan Harapan sekarang di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Tun Mahathir 22 bulan, hang boleh nilai anak-anak Mahathir, hang boleh nilai isteri Mahathir walaupun dah tua keadaan macam mana. Dan hang bezakan dengan Anwar Ibrahim, walau Anwar Ibrahim baru 60-an umur dia, hang boleh tengok situasi anak-anak Anwar Ibrahim. Hang boleh nilaikan sendiri, kan? Cara macam mana isteri Anwar Ibrahim, anak-anak Anwar Ibrahim, 4 orang perempuan 1 lelaki kalau tak silap aku. Hang boleh nilai sendiri. Hang boleh tengok cara macam mana dia nak memimpin, dan kita boleh tengok ada Anwar Ibrahim kena saman fitnah. Dan Anwar Ibrahim ni dah membongkarkan pelbagai untuk rakyat. Membongkarkan dah sekarang ni Pandora Papers, hari lagi 2-3 hari Anwar akan bukakan macam menceritakan balik untuk buat siasatan terhadap Pandora Papers. Sebab ni geng-geng hak di atas kaya raya, hak di bawah miskin nak mampus. Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Assalamualaikum. Like, komen dan share. Alright.